A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, anda bersama dengan saya Dai Aiman pada hari ini dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Harapnya semua dalam keadaan baik-baik, kekal di rumah, kekalkan penjarakan fizikal, sentiasa memakai cecair pembasmi kuman, dan yang paling penting kita telah pun melaksanakan ibadah solat subuh. Baik para penonton sekalian, alhamdulillah hari ini kita nak meneruskan pengajian kita dalam topik akhlak. Yang mana para penonton sekalian, setiap manusia mengimpikan kehidupan yang kaya raya. Setiap manusia mengimpikan kehidupan yang mewah. Namun, nak jadi kaya, ada jalannya. Namun, setengah daripada kita ini mencari jalan pintas yang mana sanggup menggadaikan agamanya untuk menjadi kaya. Jadi, pada hari ini kita nak membincangkan satu topik yang cukup menarik, iaitu berkaitan dengan virus rasuah. Bagi mengupas topik perbincangan kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda Tuan Guru kita Al-Fadil Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, lama kita tak bersua saya. Nampak Ustaz semakin tampan, semakin segak pada hari ini. Baik Ustaz, topik kita adalah berkaitan dengan virus rasuah. Dan mungkin setengah daripada kita untuk mencari jalan pintas, mencari kemewahan dengan cara rasuah. Namun persoalannya, adakah ianya ditegah di dalam agama dan apa akibatnya dan bagaimana untuk kita mengatasi rasuah? Para penonton yang ingin mengajukan soalan, boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, mungkin di kalangan kita ada yang masih lagi tak faham apa itu rasuah. Katanya hadiah. Mungkin kita nak bertanya kepada Al-Fadhil Ustaz, apakah sebenarnya yang disebutkan sebagai rasuah yang dibincangkan di dalam agama kita Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin, amma ba'd. Terima kasih kepada Dai Aiman dan seterusnya para penerbit dan seluruh penonton di rumah dan di mana jua anda berada. Syukur dapat kita bersama-sama pada pagi ini secara langsung di TV3 dan TV9 ya. Jadi alhamdulillah persoalan rasuah ini memang sudah berlaku daripada zaman berzaman, beribu-ribu tahun yang lalu ya. Dan dia sentiasa menjadi satu penyakit yang memang mencabar integriti dan kualiti di dalam sesebuah masyarakat. Lalu masyarakat yang lebih berilmu dan bertamadun, walaupun mereka bukan Islam, dari semasa ke semasa mereka menyedari bahawa rasuah boleh merosakkan kualiti dan pembangunan dalam negara. Kerana itulah kita lihat banyak negara membangun, rasuah masih lagi berleluasa berbanding negara telah maju. Negara maju, rasuahnya mungkin ada tetapi kurang berbanding negara yang membangun. Ya. Baik, jadi apakah takrif rasuah? Jadi kalau kita lihat dari sudut Islam, rasuah itu Allah SWT telah pun nyatakan bentuk yang paling serius, iaitulah dalam Al-Quran dalam suratul Baqarah ayat 188, ya ayyuhalladzina amanu ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Artinya, wahai orang yang beriman, dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu secara batil, secara salah ya. Waktu dulu, dan kemudian Allah bagikan highlight, padahal makan secara salah tu dah cover semua jenis ambil harta orang secara salah. Tapi Allah highlightkan satu isu, satu kes yang paling berat, iaitu waktu dulu biha ilal hukam. Jangan kamu berikan atau menyogok kepada hakim-hakim. Jangan kamu menyogok kepada hakim-hakim untuk membolehkan kamu mengambil harta manusia yang lain. Secara berdosa, dan sedangkan kamu tahu sebenarnya kamu sedang buat benda yang tak dibenarkan. Ya. Baik, jadi dalam ayat ini Allah SWT menyebut tentang sogokan kepada hakim. Ia adalah satu rasuah, ertinya dalam menurut Imam Al-Juwaini dan lain-lain,
ihqaqu al-batil wa ibtalul haq. Itu dia punya takrif dia lebih kurang rasuah. Kita menyogok untuk membenarkan yang batil dan membatilkan yang benar. Ya, maknanya yang benar tu akan lupus kerana sogokkan kita. Jadi yang paling tertinggi punya tahap bahaya dan dosa rasuah ada dalam bab kehakiman. Kehakiman. Kenapa tau? Sebab bab kehakiman ini akan menjadi pintu terakhir untuk manusia mendapatkan kebenaran dan keadilan. Lalu kalaulah kehakiman itu hilang integritinya, hilang keyakinan ramai kepadanya, maka ketika itu yang lain-lain akan runtuh macam domino. So sebagaimana kalau dalam bisnes contohnya, tak puas hati orang dia rasuah sebab tu dia dapat kontrak tu, aku nak lawan kat mahkamah. Tengok-tengok mahkamah pun rasuah. So perjuangan dia untuk mendapatkan hak dia habis. Ya. So jadi sebab itulah dalam sudut darah, dari sudut harta, dari sudut maruah, semuanya akan bawa ke mahkamah. So kalau hakim itu dibayar dan disogok, maka runtuhlah banyak sangat elemen-elemen yang perlu untuk membangunkan sebuah negara yang sejahtera dan maju. Baik, jadi itu adalah rasuah tahap tertinggi. Dan ada juga rasuah ini bukan hanya berlaku dalam konteks orang yang penjawat awam, penjawat awam, tetapi dia juga berlaku di kalangan penjawat swasta. Ya, penjawat swasta pun sama juga. Dia biasanya telah dicuba dinormalisasikan lalu dinamakan sebagai hadiah. Atau dalam bahasa korporat, entertainment cost. Entertainment cost. Lalu ada sebahagian syarikat yang tak kira halal haram, dia akan masukkan sebagai entertainment cost, boleh dibelanjakan. Maka tak silap saya dalam akta pencegahan rasuah oleh sebenarnya pencegahan rasuah, maka ada dalam definisi dia, kalaulah rasuah itu lebih daripada RM20, maka dia sudah termasuk sogokan itu atau hadiah itu lebih daripada RM20 sebagainya, dia dianggap sebagai rasuah. Baik, jadi itu adalah rasuah dari sudut syariah lah. Adapun rasuah dari sudut legal, saya bukan pakar undang-undang, cuma adalah membaca sebersikit, dan juga ada saya sebutkan dalam website saya pun zaharudin.net, boleh search kat situ pasal rasuah. Saya ada bawakan definisi-definisinya, ada banyak saya pun tak ingat. Cuma antaranya menyebutkan tentang salah guna kuasa. Jadi di dalam ini, tapi dari sudut syariah mengiktirafnya sebagai rasuah juga. Maknanya rasuah ini dia dari sudut orang sogok dia, maka sebab tu dia salah guna kuasa. Dia salah guna kuasa dia kerana disogok. So jadi ada juga salah guna kuasa kerana mendapat sesuatu, imbuhan. Itu rasuah lah. So jadi rasuah bukan hanya dari sudut terus cash, tapi manfaat yang berpanjangan yang datang kemudian pun, hasil daripada penggunaan kuasa dia untuk peribadi dia punya manfaat, maka itu juga dianggap sebagai rasuah. Jadi kesimpulan kita, rasuah berlaku yang paling tinggi, Allah sebut dalam Quran surah Baqarah ayat 188 kepada hakim. Yang kedua, dah berlaku juga kepada selain pada penjawat awam, kepada penjawat swasta. Dan yang ketiga, ia juga melibatkan penyalahgunaan kuasa yang membawa kepada manfaat balik kepada yang menggunakan kuasa tersebut. Itulah lebih kurang ringkasnya. Okey, baik Ustaz. Ini dia, kalau kita nak faham apakah dia erti rasuah itu sendiri, rupanya hadiah dan juga rasuah ni satu perkara yang berbeza. Cumanya perkataannya berbeza Ustaz. Ada entertainment cost pula Ustaz. Betul. Okey, baik Ustaz. Kita nak faham lagi. Tadi Ustaz sebutkan di antara rasuah yang tertinggi adalah di peringkat kehakiman. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit Ustaz daripada sudut levelnya rasuah ini ataupun jenis-jenis rasuah ini. Adakah ia semata-mata menggunakan duit ataupun manfaat ataupun bagaimana? Mungkin sedikit pencerahan daripada Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, rasuah ini sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Nabi SAW dengan jelas. Nabi menyebutkan bahawa kisah Nabi menyebutkan Nabi pernah mengambil seorang menjadi petugas untuk mengutip zakat.
dan juga cukai lah. Kemudian dia ni nama dia disebut namanya Ibnu Lutbiyah. Kemudian bila mana dia pergi satu rumah dan sebagainya, dan selepas dia dapat kutipan itu, dia pun sebut pada Nabi, dia bawa balik pada Nabi, dia kata hadza malukum wa hadza hadiyah. Dia pun kata ini adalah yang aku kutip untuk Islam punya ni, yang ini ada orang bagi aku hadiah. Maknanya dia buat kerja tu, sambil-sambil dia buat kerja yang diwajibkan, ada orang bagi dia hadiah. Kan? So jadi pada ketika itu Nabi pun sebut terus, Nabi balas, Nabi kata fahalla jalasta fi baiti abika wa ummik hatta ta'tiyaka hadiyatuk in kunta sadiqan. Nabi kata kalau betul, boleh tak kalau kamu duduk je kat rumah mak ayah kamu, tengok ada tak hadiah tu datang? Ada tak hadiah tu, orang nak bagi tak? Kemudian Nabi pun bangkit, Nabi pun memberi khutbah kepada para sahabat pada ketika itu. Nabi pun bercerita dalam awal-awal khutbah itu, fa inni asta'milu ar-rajula, aku telah ambil satu orang lelaki, Nabi tak sebut nama, kan, minkum 'alal amal, aku untuk buat satu kerja, mimma wallani Allah, yang mana aku telah pun Allah berikan anugerah untuk melantik ini. Maka lalu dia pun datang kepada aku, dia pun kata hadza malukum hadza hadiyah uhdiyat li. Dia kata ini adalah untuk yang aku kutip untuk Islam, untuk kamu ya Rasulullah, yang ini untuk aku. Nabi pun kata dalam khutbah itu, afala jalasa fi baiti ummi wa abi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu. Dia boleh tak dia kalau duduk rumah hadiah tu datang kat dia? Maka Nabi pun kata wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqihi illa laqiyallaha yahmiluhu yaumal qiyamah. Nabi kata demi Allah tak ada siapa yang ambil apa-apa saja yang bukan hak dia, iaitulah kerana hadiah yang rasuah ini, lalu dekat akhirat dia akan berjumpa Allah dalam keadaan manusia semua tahu dia punya kesalahan itu. Allahu Akbar. Sebagaimana Nabi kata fala a'rifanna ahadan minkum laqiyallah yahmilu ba'iran lahu rugha. Lalu dekat akhirat nanti kalau ada di zaman Nabi lu orang ambil unta sebagai ganjaran, dia akan letak unta tu atas tengkuk dia, Allah, dan unta tu sedang berbunyi, au baqaratan lahu khuwar, ataupun lembu tu pun sedang menguak, au syatan tay'aru thumma, ataupun kambing tu pun sedang mengembek. Kemudian Nabi pun selepas tu mengangkat dua tangannya lalu berdoa, Allahumma hal ballaghtu basara aini wa sam'a udhuni. Ya Allah, sudahkah aku jelaskan, adakah cukup dah aku jelaskan, dan aku telah jelaskan ini kepada umat aku dan didengar oleh telinga-telinga mereka. Lalu hari ini saya ulang balik juga apa yang Nabi sampaikan tu, Nabi nak kita semua dengar, dan saya sampaikan supaya kita semua dengar. Iaitulah apa saja rasuah yang kita ambil, kita akan tanggung atas bahu kita di akhirat kelak dengan penuh malu. Kereta ke, banglo ke, tak kira lah kemularat tak larat, amoy ke, apa lagi, rem kereta ke, tak kira, apa saja kamu akan angkut dia. Allah. So jadi dia bukan hanya dari sudut duit, tapi dari sudut apa-apa saja manfaat. Itu nak menjawab soalan moderator tadi. So apa-apa manfaat. Jadi dan dibentukkan dalam bentuk yang hina, lalu diangkut oleh seseorang itu. Jadi sebab itu Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin, untuk membezakan hadiah dengan rasuah, kamu kena tengok. Kalau orang itu bagi kamu hadiah itu walaupun tanpa jawatan, then it's okay, itu hadiah yang tulen. Kalau kerana jawatan mempengaruhi, itu tidak hadiah yang tulen. Ada udang di sebalik batu, lalu boleh membawa syubhat rasuah. Wallahu a'lam. Udang di sebalik batu. Kalau udang di sebalik mi sedap juga tu ya. Okey, baik. Ustaz, kalau rasuah tu kita share sesama dalam syarikat kita ni, boleh ke tidak? Kita berehat dulu seketika. Baik, para penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Bersama dengan kita pada hari ini Al-Fadhil Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Ustaz, saya ingat Ustaz, saya nak beli pangkat Datuk lah Ustaz. Okey. Bila saya ada pangkat Datuk, orang panggil saya Datuk Aiman. Jadi senang saya nak buat bisnes Ustaz. Jadi orang kata dalam kehidupan kita ni Ustaz, kadang-kadang kita sanggup membeli sesuatu perkara yang untuk kepentingan dalam kehidupan kita di atas dunia semata-mata. Betul. Dan tidak memikirkan keadaan di akhirat sana. Jadi sahabat kita ni ada nak tanya satu soalan. Boleh Ustaz? Boleh. Kita raikan soalan sahabat kita di Facebook bersama dengan Zuhara. Rasulullah SAW bersabda, di akhir zaman budaya suapan akan menjadi di dalam masyarakat dan wang mempunyai kuasa untuk membeli pangkat dan kedudukan. Wang telah menjadi Tuhan untuk disembah oleh orang yang tamak dan rakus. Hilang rasa malu dari bergaji kecil hingga bergaji besar akan mengambil rasuah. Benda haram yang dilaknat oleh Allah SWT akan kita tengok di akhir zaman nanti. Adakah kita berada di zaman itu sekarang? Mohon pencerahan Ustaz. Silakan. Baik, jadi saya kira kalau nak tanya pasal adakah kita berada pada zaman itu sekarang, maka saya boleh nyatakan sebagai iyalah. Kerana Nabi sendiri yang mengisyaratkan la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadhal mal amin halalin amin haram. Artinya akan pasti datang di satu ketika, satu zaman, pada ketika itu manusia tidak lagi mengambil endah halal haram. Sama ada dia halal atau haram, dia tak kisahlah, dia penting dia masuk dapat duit. Asal jadi duit. itu memang benarlah. Kemudian disebutkan tadi ada juga yang menjadikan wang sebagai Tuhan. Jadi ini pun adalah benar. Sebagaimana jadikan Tuhan itu tidaklah ertinya kita sembah dengan sujud kepada dia. Sebagaimana Nabi pernah menyatakan kepada Adi bin Hatim, bila mana disebut dalam ayat Quran tentang orang-orang Nasrani yang menyembah padri-padri mereka, lalu Adi bin Hatim kata, mana tak ada, kita tak ada sembah Tuhan, kita tak ada sembah padri kita. Tapi Nabi mengisyaratkan maksud sembah itu adalah kepada ikut saja apa yang dia kata, walaupun tak betul ikut juga. Jadi dalam konteks ini, adakah duit boleh membawa keadaan begitu? Kalaulah wang yang boleh diperoleh itu menyebabkan kita buat saja apa-apa yang boleh merosakkan maruah pun kita buat, apa-apa yang boleh melanggar undang-undang pun kita lakukan, maka itu adalah orang yang salah pun kita benarkan, orang yang benar pun kita salahkan, maka itu adalah menjadi hamba kepada harta. Yang mana Nabi pernah isyaratkan, Nabi pernah katakan bahawa man kanatid dunya hamahu ja'alallahu faqrahu baina ainai. Nabi kata sesiapa yang menjadikan dunia ataupun wang ini sebagai matlamat dia, sebagai dia punya bukan motivasi, sebagai matlamat lah, di atas segala sesuatu, Allah akan jadikan kefakiran berada di antara kedua mata dia. Maksud kefakiran berada di antara dua mata ni, maknanya dia nampak apa saja, dia rasa dia nak. Dia rasa dia tak cukup. Dia rasa dia kepinginkannya. Lalu wa farraqa alaihi syamla, atas kerana itu Allah akan tak bagi dia ketenangan. Dia tak akan ada rasa tenang. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddaralah, lalu dia juga tidak akan beroleh dunia ataupun harta kecuali sedikit. Sebab banyak pun dia akan rasa sikit. Allah akan cabut rasa kepuasan, rasa ketenangan dalam diri dia. Jadi ingat kepada orang yang terlibat dengan rasuah, bahawa jangan kita rasa kita seronok, tetapi di dunia lagi sudah ada satu azab, iaitulah azab tidak akan dapat rasa puas dan cukup. Dekat akhirat, bermula di alam barzah, lebih teruk lagi lah. Tapi dah bermula dengan dunia lagi, kita akan sentiasa fakir. Fakir artinya sentiasa nakkan sesuatu, tak dapat-dapat. So jadi kita tak akan rasa bahagia. Begitu Jadi benarlah yang dinyatakan tadi. Nabi juga sangat risau kepada para sahabat. Sebab itu Nabi dah awal-awal nasihatkan. Nabi kata, inna hadzal mal hulwun khadrun. Nabi kata sesungguhnya harta ini memang manis, macam
macam kalau hasil pertanian, kalau zaman Nabi kan banyak padang pasir kan. Jadi hasil pertanian yang menghijau, yang segar, lalu orang semua nak. Maka Nabi kata, faman akhadhahu bisakhawati nafsin burika lahu fi. Sesiapa yang mengambil harta dan mengawal hati dia supaya tak jadi hamba kepada harta. Dia ambil dengan rendah diri, dia ambil dengan tidak sombong, dia ambil dengan tahu halal haram. Kalau yang haram dia cepat dia cleanse, dia keluarkan, lalu akan diberkati pada harta yang dipegang. Tetapi waman akhadhahu bi isyrafi nafsin lam yubarak lahu fi. Sesiapa yang mengambilnya dengan hati yang bangga, yang sombong, dengan cara yang salah, tidak akan diberkati. Wa kana kalladhi ya'kul wa lam yashba. Sebagaimana orang yang makan tetapi tidak akan memperolehi kekenyangan. Makan tapi tak kenyang. So, badan dah besar lah. Tapi lapar lagi. Kan? Wal yadul ulya khairu min al sufla. Nabi sebut ke akhirnya, tangan atas lebih baik daripada tangan bawah, iaitu kalau kamu ada harta, kamu lebih banyakkan bersedekah. Jadi itulah seberingkas jawapan saya kepada soalan tadi. Ya. Maknanya itulah keburukan kalau kita mengambil rasuah, nampak macam kaya. Kereta besar, rumah besar, tapi tak rasa cukup. Namun persoalannya Ustaz di sini, bila mana kita melihatkan negara bakal tergadai bila mana ada pemimpin yang juga mengambil rasuah. Jadi Ustaz, sahabat kita nak bertanya di Facebook bersama dengan Hana Wanci, adakah virus rasuah ini adalah jenayah yang paling besar kepada agama kita Ustaz? Baik, jadi Nabi pernah menyebutkan bahawa ijtanibus sab'al mubiqat, ya? Iaitulah jauhkan diri kamu daripada 7 dosa yang besar. Maka rasuah adalah salah satu di antaranya. Dan ketika Isra' Mi'raj juga Nabi dipertontonkan dengan dosa-dosa yang besar. Salah satu di antaranya rasuah. Rasuah, ya. Macam mana rupa Ustaz? Panjang cerita Ustaz. Cuma dengan ada orang yang makan perut dia macam rumah sebagainya lah. Jadi apa yang kita nak cerita benar, ia adalah jenayah paling besar kerana dia akan menghancurkan sistem nilai dan juga keadilan dalam masyarakat. Dan keadilan adalah Allah mengharamkan kezaliman ke atas dirinya. Lalu Allah mewajibkan kepimpinan untuk bersifat adil tanpa mengira bangsa, agama. Sebab itu wala yajrimannakum syana'an, kan? Allah SWT kata jangan kerana kamu punya kecenderungan ke kaum ke ataupun kerabat ke saudara ke menyebabkan kamu tidak membawa keadilan. Lalu ini menyebabkan rasuah boleh menghancur dan merobekkan itu. Dan jangan kita kata bahawa pemimpin itu bermaksud pemimpin politik saja. Pemimpin politik boleh come and go, boleh pergi dan hilang. Ya, boleh jadi menteri dan hilang. Kan? Jadi bila dia hilang, dia boleh diambil tindakan. Tapi sekarang ni yang kritikal juga adalah pegawai-pegawai yang menjaga portfolio procurement dan juga yang menjaga untuk meluluskan, membawanya ke atas. Para menteri, sepanjang pengetahuan saya, mereka sibuk. So, iyalah mereka bolehlah, adalah benda-benda yang boleh rasuah juga. Tapi maknanya, orang di peringkat bawah itu pun lebih banyak lagi peluang untuk rasuah. Khususnya di kalangan PTD akan diuji dengan benda ni. Iaitulah pegawai-pegawai kerajaan yang besar, malah yang kecil. Macam di beberapa luar negara, dia bermula rasuah itu daripada kerani. Sebab kerani itulah yang akan meletakkan dokumen permohonan tu dekat atas ke kat bawah ke, simpan sekejap. you tak bayar, saya simpan kejap lah. Kan, jadi simpan sekejap, tak sampai-sampai ke orang atas tak pernah tahu wujudnya dokumen itu. Lalu kena rasuah ke bawah. Lepas tu orang terus sampai ke atas nak kena rasuah. Lalu ini menjadikan kos sesuatu pembangunan, sesuatu permohonan keadilan akan menjadi mahal berganda-ganda. Lalu bila mana permohonan itu sudah menjadi mahal, kalau construction, kualiti barang terpaksa dikompromis, terpaksa dikurangkan. Lalu itulah yang menyebabkan stadium belum guna pun roboh, kan? Highway pun boleh jatuh, kan? Ada antara punca lah, bukan satu-satu punca, bukan satu-satunya punca, tapi salah satu di antara puncanya kerana kompromis kepada ketahanan simen, ketahanan barangan-barangan material yang digunakan. Jadi itu adalah sebabnya kita sebut jenayah
boleh kita kata yang paling besar, betul lah, yang paling besar dalam di kalangan muamalat di antara manusia dengan manusia. Baik Ustaz, inilah dia kesan buruk bukan setakat kepada individu, malah kepada negara kita sendiri. Baik Betul, Ustaz. betul. Baik, daripada projek tu mungkin 2 juta tinggal 500,000 je Ustaz ya. Allahu akbar. Baik, Ustaz, ada orang tanya satu soalan ni, yang mana ada orang nak bagi rasuah kepada kita ni. Jadi duit rasuah ni bukannya sikit, banyak. Tapi duit tersebut kita nak bagi nampak macam bukan kita seorang je, kita boleh makan kepada semua staf ni, kita pakat share seorang sikit Ustaz. Apa pandangan Ustaz? Baik, jadi dalam bab hadiah, kalaulah hadiah tu hadiah-hadiah yang remeh, ya, macam hamper limau ke, hamper kek ke untuk pejabat, itu bolehlah untuk guna satu pejabat tu. Kan? Tapi tetap apabila kita yang menerima, kita mesti memberikan kefahaman kepada pemberi bahawa pemberian ini, minta maaf, kita tidak ada apa-apa kelebihan kepada sedari, kepada encik untuk urusan-urusan projek akan datang. Jadi bagi saya, kalau mana-mana tempat yang saya menasihati, saya minta dia orang sebut secara jelas disclaimer itu. Ya, jadi tak adalah maknanya, sebab saya tahu memang businessman dia jadikan benda-benda ini sebagai marketing. Untuk orang tu, saya ingat, sebab kalau nanti orang tu terfikir kan, kita nak buat atap, nak buat dinding lah, syarikat mana hari tu syarikat mana yang bagi kita banyak kek dan kuih tu, kita ambil dia lah. So sebab jadi itu tujuan dia. Tujuan dia supaya dia macam iklan tau, dia orang tu teringat. Sebab tu ada wujudnya kad hari raya di kalangan orang bisnes kan. Jadi sentiasa nak bagi ingat jugalah, dia networking punya strategi kan. Tapi strategi begitu, sila bulan dia boleh masuk dalam takrif rasuah, kerana hadiah itu yang menjadi kalau ada 2-3 dia akan diberikan. Jadi sekarang ni padahal ada orang lain yang layak, tapi diberikan kerana apatah lagi kalau hadiah itu diberi pada peribadi, orang-orang tertentu, ahli jurutankuasa procurement itu, iaitulah yang meluluskan tender itu. So jadi dia tetap boleh menjadi rasuah walaupun diagihkan ramai-ramai kalau jumlahnya besar, dan itu akan memberikan kesan kepada penilaian kita untuk projek-projek. So jadi kena bagi hadiah, bagi boleh ambil, bagi pejabat boleh, tapi bila sampai kepada penilaian pemilihan kontraktor contoh, akan melalui jawatankuasa yang sama tanpa ada apa-apa pengaruh daripada hadiah. Itu yang kita nak. Okey, baik Ustaz. Yelah, maklumlah Ustaz, kita dah ada untung 2 juta ni Ustaz. Apa salahnya kita tu hutang budi dengan orang yang bagi kita projek ni. Jadi saya bagilah dia 100,000 Ustaz sebagai membalas budi dia. Baik Ustaz, banyak lagi persoalan berkaitan dengan rasuah ni kita akan bincang selepas ini. Baik para penonton yang ada keraguan ke, boleh terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Kita berehat seketika, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Baik para penonton sekalian, hari ini kita dalam perbincangan topik akhlak virus rasuah bersama dengan panel kita pada hari ini, Al-Fadhil Ustaz Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Terima kasih kepada para penonton terus setia bersama dengan kami pada hari ini. Dan Ustaz, kita nak raikan lagi soalan sahabat-sahabat kita di Facebook Ustaz. Hari ini bersama dengan Nur Dahlia Biru. Siapakah golongan yang mudah terlibat dalam rasuah? Apakah beza upah dengan rasuah? Adakah upah itu dikira seperti virus rasuah? Mohon pencerahan Ustaz, dipersilakan. Baik. Ada 3 soalan dalam situ, tapi kita pergi ringkas. Siapakah golongan yang paling mudah terlibat dalam rasuah? Semua golongan.
Tak kira siapa pun. Tak kira siapa pun, termasuk pemimpin, rakyat, guru, pensyarah, ulama, siapa lagi? Tak kira lah semua. Semua golongan Semua akan diuji mengikut cara masing-masing. Mengikut cara masing-masing. Walaupun orang itu berpendidikan agama, tidak semestinya dia kalis rasuah. Oh, kalis rasuah. Tak semestinya, tak semestinya. Kerana berpendidikan agama, berpengetahuan agama berbeza dengan orang yang mengamalkan agama dan mukmin. Orang mukmin boleh jadi bukan orang yang berpendidikan agama. Dia adalah engineer, dia adalah lawyer, boleh. Dia adalah doktor, tapi dia berpegang kepada prinsip agama dan menghayatinya dalam kehidupannya. Sebab itulah Allah sebut dalam Al-Quran yang mana Nabi SAW ada mengadu kepada Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya umat aku mengambil Quran ni sebagai benda yang ditinggalkan. Lalu Imam Ibn Kathir menghuraikan dalam kitab Tafsir Quranil Azim, dia kata siapa yang man lam yaqra'il Quran faqad hajara. Sesiapa yang tidak membaca Quran, dia telah pun dianggap meninggalkan Quran. Yang kedua, wa man qara'al Quran wa lam yatadabbar ma'ani faqad hajara. Sesiapa yang membaca Quran tetapi tidak mentadabburkan maknanya, dia pun dianggap meninggalkan Quran. Tahap kedua. Dan kemudian Imam Ibn Kathir kata lagi, wa man yaqra'ul Quran wa yatadabbar ma'ani wa lam ya'mal bihi faqad hajara. Sesiapa yang membaca Quran, mentadabburkan makna dia tetapi tidak beramal dengannya, lalu dia juga meninggalkan Quran. Jadi ada 3 level. Yang tertinggi sekali maknanya yang paling paling bukan teruk, yang paling teruk yang bawah sekali lah, tak baca Quran. Tapi dia lepas baca Quran, dia tak tadabbur, dia pun masih lagi ada elemen meninggalkan. Atas sekali dia tak amalkan. So, jadi inilah dia. Sebab tu kita selalu sebut nak hilangkan rasuah, kita bagi pendidikan agama. Betul dan kurang cukup. Sebab pendidikan agama dia bukan kita curah je, dia terus meresap dalam jiwa. Macam mana nak meresap dalam jiwa itu adalah yang perlu kita kembarkan dengan beberapa yang lain. Yang pertama, dengan rasa malu. Daripada kecil. Kalau tak ada rasa malu daripada kecil bahawa ini adalah keji, najis, virus, maka kita akan pandang dia sebagai boleh. Yang kedua, kena mempunyai undang-undang yang mantap, yang boleh dikira mencegah. Yang ketiga, penguatkuasaan yang tidak berat sebelah, yang tidak memilih-milih. Ikan bilis kena, ikan jerung terlepas. Yang bilis cepat, yang jerung asyik terlepas. Okay? So, jadi kita tak mau. Kalau ini semua dapat di ekosistem rasuah tu, dia kena dikemaskan. Dia bukan nak, dia macam kita pokok yang daun-daun dia sudah kering ataupun ada yang busuk buah-buah, kita tebas, kan? Tak cukup. Dia daripada dia punya the whole ecosystem, daripada pengairan dia, daripada pengudaraan dia, situ kita ekosistem. So, sebab tu dia perlukan willpower yang kuat daripada politician, daripada pentadbir penjawat awam, daripada agamawan, daripada orang ramai, daripada pelapor-pelapor masyarakat. Semua ini kena bekerjasama. Kalau kamu tak bekerjasama, dia akan hanya jadi slogan lah. Slogan. Baik, jadi itu adalah yang terlibat dengan rasuah. Yang kedua, apa beza upah dengan rasuah? Upah dengan rasuah ini, upah dia macam ni. Nabi kata, man ista'malnahu ala amalin farzaqnahu rizqan aw ratiban fama akhadhahu ba'da dhalika fahuwa ghalul ataupun ghulul. Dalam riwayat Abu Daud. Nabi kata, sesiapa yang telah kami bagi kerja kepada dia, lalu apa-apa saja hadiah yang diambil kerana kerjanya itu adalah wang khianat atau wang ghulul. Ghulul ni ataupun ghalul ni dulu pada zaman Nabi, konsep dia adalah bila sahabat-sahabat semua dengan Nabi pergi perang, menang dalam peperangan, dia ada harta rampasan. Sifat harta rampasan ini mestilah ia dikumpulkan kepada Nabi. Nabi akan lakukan agihan. Tetapi ada di kalangan pejuang-pejuang yang tak sabar sebab dia tengok, cantik sangatlah pedang kawan musuh ni dia tinggal kan. Dia punya beg ni ada pemata lah. Rasa nak ambil. Dia ambil dulu.
Siapa yang ambil dulu, itu namanya ghalul. Dia ambil secara tidak sah. Okey. Itu namanya ada elemen rasuah juga kat situ. Salah guna dia punya peranan. Ya. Baik, jadi itulah dia maksudnya sekarang ni. Kalau lagi ni nak bagi senang, katalah kita kerja di kaunter. Dekat kaunter apa nama, cukai ke, JPJ ke kan. Kita buat kerja pantas oh. Jadi biasanya orang kata penjawat ni lambat, tapi tiba-tiba si Polan ni pantas. So kita pelanggan dia kata, "Ush, mengagumkan sungguh." Kita pun ambil duit bagi 100. "Cik, ambil 100. Saya kagum you punya kerja. Hadiah. Khairlah, ikhlas untuk anak." Itu upah ke rasuah? Weh, pening juga tu Ustaz. Itu ni. tak boleh diambil. Oh. Itulah yang masuk ada hadis Nabi. Sebab kita duduk depan kaunter tu, kita buat kerja kita, dan kerja itu yang Nabi kata sudah ada gajinya. Dah ada gaji. Dalam job scope kita tu. Bila dalam job scope kita dah ada gaji, kita dapat yang lain daripada orang lain, maka itu syubhat, ghulul dan tak boleh diambil. Ya. Kalau dia nak bagi kredit pada penjawat awam tadi tu, dengan cara macam mana tahu? Dia kata dia tulis satu borang atau buat satu surat, dia hantar dekat big boss orang tu. Pegawai ni memang power, saya suka dia, kena bagi dia. Jadi dia akan naik gaji. Itu cara dia. Oh. Bukan dengan cara bagi dia hadiah gitu. Okay. Bukan cara dia bagi hadiah gitu. Sebab apa tak boleh gitu? Kerana dibimbangi akan meresap ke dalam dia punya pemikiran, lalu dia akan salah guna kuasa pada waktu akan datang, memberi kelebihan kepada si Polan ini. Jadi itu beza upah yang pertama. Yang kedua, kalaulah dia buat kerja yang lain. Contohnya, dia jaga kaunter tau. Dia pun dah waktu makan. Bila waktu makan, satu pelanggan dekat luar kedai, dekat luar pejabat, kereta dia nak kena jumper. Oh. Kan? Dia pun kata, oh kereta tak boleh gerak. Dia pun ambil kereta dia dekat, dia pun pergi tolong jam kan. Kawan yang kereta dekat luar ni, terima kasih lah bagi RM50. Boleh tak ambil? Weh, itu pun confuse Ustaz. Itu boleh ambil. Oh, boleh ambil. Tapi dia mekanik Ustaz. Tak kisah bukan tak kisah. Walaupun dia pegawai di pejabat itu, tapi jumpingkan kereta orang tu tidak termasuk dalam job scope dia. Sebab waktu rehat. Waktu rehat satu. Yang kedua memang tak masuk dalam job scope dia. Baik. Tetapi ini benda ni memang panjang sikit. Ada beberapa nature kerja yang boleh ambil sebab dia dah menjadi uruf tijari. Oh. Uruf tijari maksudnya memang dah dikenal pasti ini cara dia dapat. Contoh, pelayan-pelayan restoran. Saya pun nak tanya Ustaz. Beza di antara rasuah dengan tips. Betul. Pelayan restoran, bellboy, cara dia mendapat pendapatan memang sudah termaktub adalah mendapat sikit-sikit kalau gitu. Memang mendapat begitu. Ya. Ataupun kerja itu kerja yang sukarela. Contohnya siap masjid. Ya. Kan, waktu hari raya dia duk orang tengah solat, orang tengah takbir raya, dia duk bawa tong sedekah kan. Ramai kot orang masuk dalam poket dia tu tak? Betul. Betul kan? Dalam poket. Sebab tu dia kena pakai baju yang poket besar sikit. Sebab dia nak tahu orang nak bagi hadiah kat dia. Hadiah tu boleh ambil tak? Boleh, sebab dia kerja tu bukan kerja bergaji. Kan, dia macam kerja separa sukarelawan. Jadi kalau anda pergi tolong basuh banjir dan sebagainya, rumah orang super jutawan, rumah kena banjir ke? Ada juga rumah orang kaya kena banjir. Oh ya? Ada. Saya pergi ada nampak saya pergi membuat bantuan juga baru-baru ni. Ada rumah-rumah banglo besar pun habislah barang semua keluar, tapi duit dalam bank banyak lagi lah kot kan. Tak payah bantu banyak lah kan. Bantu yang lain. Tapi katalah kita tolong basuh, sukarelawan dia bagi duit. Boleh tak? Boleh, itu upah. Sebab kita kerja sukarelawan. Kan? Tapi kalau kerja kita bomba, boleh ambil tak? Dah orang nak bagi Ustaz. Tak boleh. Tak boleh? Sebab kerja bomba memang itu kerja dia. Pening tak? Juga sebab tu nak kena faham hadis, sebab kena ngaji fiqh muamalat banyak. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak mengaji lebih panjang, ini pendek. Tuan-tuan buka satu web, mycourse.my, MYCOUS, course lah, mycourse, COURSE.my. Dekat situ ada 7 jam, 8 jam kursus yang saya ajar tentang detail-detail ni. Jadi saya tak boleh nak sebut detail ni, tapi itulah detail-detail pendetailannya. Tapi sumber kefahaman kita daripada hadis tadi tu.
Jadi macam bomba memang kerja dia tak boleh. Tu upah. Tak boleh upah sebab dia ada gaji dah. Kalau dia nak ambil, dia nak makan ramai, mungkin ada keringanan sikit. Begitu Okey, maknanya Ustaz, secara asasnya kalau kita tidak digajikan ataupun kita tidak bergaji, waktu tu kita tak ada masalah Ustaz Tapi kalau dah bergaji, dah ada gaji tetap, tiba-tiba nak ambil pula lagi, itu dikira rasuah. Baik, selepas ini kita akan bicarakan lagi berkaitan dengan isu rasuah ini, apakah kesan dia dan bagaimana kita nak atasi perkara-perkara rasuah ini. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Hasbi Rabbi Jalla Allah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton sekalian. Pada hari ini kita dalam topik perbincangan akhlak, iaitu berkaitan dengan virus rasuah. Bersyukur kita dapat pekerjaan, namun jangan sia-siakan pekerjaan itu dengan aktiviti rasuah yang keji ini. Baik, para penonton sekalian, kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Zahrudin Abdul Rahman. Ustaz, boleh kita raikan soalan sahabat kita Ustaz? Boleh. Bersama dengan Muhammad Izzuddin. Rasuah merupakan antara perbuatan keji dan dilarang dalam agama Islam, bahkan salah satu penyakit masyarakat yang wajib kita cegah. Adakah yang dikatakan virus rasuah itu kerana ianya mempunyai sifat kezaliman dan ketidakadilan dalam kalangan masyarakat kerana mengetepikan hak-hak orang tertentu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Okey, dipersilakan Ustaz. Baik, benar sekali, kita pun dah nyatakan sedikit tadi bahawa antara salah satu di antara ta'rif rasuah yang disebut oleh ulama silam adalah ihqaqul batil wa ibtalil haq, iaitulah membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Lalu itu akan menyebabkan ketidakadilan berlaku dalam masyarakat yang kesannya akan merebak dengan begitu banyak sekali kepada aspek-aspek lain. Antaranya, kalau kita nak kata kezaliman apa lagi dan ketidakadilan apa lagi yang akan berlaku, bukan hanya mengenepikan hak orang-orang spesifik, tapi malah dia boleh menyebabkan mengenepikan hak dan kepentingan awam. Sebagai contoh, dia akan menghancurkan keadilan dalam masyarakat, dia melata. Yang kedua, dia akan melahirkan masyarakat yang kurang skill kerja. Kenapa? Kerana orang akan dapat projek melalui sogokan. Skill kerja tidak lagi menjadi pertimbangan utama, tetapi pertimbangan utama siapa yang pandai sogok bawah table, under table. Yang ketiga, akan muncul masyarakat yang pentingkan diri sendiri tanpa mengambil kira tentang kualiti dan juga mengambil kira tentang kebajikan orang ramai. Yang seterusnya, kos pengurusan akan meningkat. Yang seterusnya, pentadbiran menjadi lewat dan lembap, tidak efisien. Lalu kita tengoklah di satu-satu pejabat tu kata IR 4.0 kan. Tetapi nak selesaikan satu urusan sampai 6 bulan. Kan? So jadi apanya IR 4.0 macam tu kan? Mental masih lagi terlalu ke belakang. Kerana menunggu-nunggu orang sogok dia rasuah. Itu punca dia. Dia saja nak tunggu orang. Dia lambatkan orang punya kerja. Lalu output dan GDP dalam negara menjadi kurang kerana rasuah. Kerana output tak banyak boleh. Jadi orang yang sanggup bayar rasuah dekat Pelabuhan Kelang ke, dekat ini lajulah. Tapi orang yang tak sanggup tersekat. Lalu ekspor dan import akan menjadi lambat. Barang yang sampai ditahan contohnya, kecuali tak bagi rasuah lagi, contohlah kan. Jadi ini akan menjadikan negara keseluruhannya terkesan. Sebab itu kita kata mengenepi bukan hak orang tertentu saja, hak awam. Wallahualam. Baik Ustaz, ini merupakan satu kesan bila mana rasuah ini dah menjadi darah daging dalam diri manusia, bahawa kalau tak diberi rasuah
benda tu tak ada pelincir. Jadi oleh sebab itu perkara ini perlu dibanteras daripada peringkat bawahan sehingga pihak atasan. Baik, sahabat kita. Sikit lagi. Ya. Satu lagi yang saya lupa nak sebut. Bila mana rasuah dibiarkan berleluasa dan kita pun kata kita nak jadi orang bisnes, benda ni pelincir. Mesti ada. Kalau tidak, gulung tikar kita. Kalau itulah mental dan minda kita, kalau itulah dan kita, ada satu lagi, kalau kita tak bagi, orang lain bagi, dia dapat. Betul? Tak apalah, yang seterusnya, tak apalah kita ambil, nanti kita bagi sedekah. Oh, dia nak bersihkan balik? Nak bersih. So, mental macam ni, masuk dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka dah ada penyakit, lalu Allah memberikan bala kepada mereka, menjustifikasikan tindakan haram dan dosa mereka, lalu bertambah-tambah lagi penyakit mereka. Dan mereka memang dipersiapkan untuk dilontar ke dalam neraka Jahannam. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap daging yang terbina daripada duit yang haram, walaupun kamu justifikasikan dia sebagai harus, tetap haram, maka neraka adalah tempat dia paling layak. Itu Nabi sebut. Tapi macam mana nak yakinkan kontraktor Muslim ni, Ustaz, supaya jangan buat benda ni? Macam nak yakinkan dia orang ni, Ustaz? Susah tu. Nak yakinkan dia orang, yang pertama sekali kena kempenkan betul-betul solat yang kemas. Tanpa hubungan dengan Allah yang kemas, kamu akan runtuh. Ya. Sebab tu disebutkan Ra'sul Amril Islam, kepala segala urusan adalah Islam, wa amuduhas salah. Dan tiang seri kepada Islam itu adalah solat. Ya. So jadi ada orang, sama ada ustaz ke tak ustaz, dia solat, tak solat, tapi tak khusyuk. Tapi tak membawa kesan. Lalu ada, saya pernah bagi satu talk kepada pasal zakat. Orang tanya macam mana nak kita punya zakat ni pembayaran baru 20-30% daripada the potential. Maknanya ada 70% lagi tak bayar zakat. Macam mana kita nak suruh dia bayar zakat? Kita dah buat banyak kempen zakat, dah tunjukkan laporan-laporan. Saya kata zakat, Allah sebut dalam Quran berpuluh-puluh kali dikembarkan dengan solat. Ini bermakna orang takkan rasa penting bayar zakat kalau solat dia pun tak lepas. So pusat zakat, lembaga zakat, kalau nak gamblingkan kempen zakat, jangan lupa kempen gamblingkan pasal solat. Solat berjemaah. Solat dan solat berjemaah. Masya Allah, Ustaz. Itulah yang membawa kekuatan, orang akan rasa dosa itu dosa, lalu dia nak jauh. Kan? Dan zakat nak kena bayar, itulah dia. Wallahualam. Dan kita kena yakin bahawa rezeki itu milik Allah, Ustaz, kan? Benar. Jangan risau, walaupun kita tak dapat projek tu, Allah gantikan dengan projek yang lebih besar mungkin, Ustaz, kan? Baik, sahabat kita ada nak tanya satu soalan ni, Ustaz. Okey, bersama dengan Mar WKN. Adakah viral rasuah boleh merebak dan terjebak atas desakan hidup? Okey. Jika tiada kekukuhan iman, mohon penjelasan Ustaz. Baik, Ustaz. Dalam keadaan dia ni orang yang nak meluluskan projek ataupun orang yang kerani dan sebagainya, gaji mungkin 1,000, 2,000 je, Ustaz. Yang ada getah kerja ni, Ustaz, 5 juta. Mau tak terbeliak matanya, Ustaz. Dalam desakan hidup sekarang ni, dia terpaksa, Ustaz, melakukan perbuatan ini. Baik. Orang yang pertama sekali rasuah merebak melalui orang yang susah lah. Ada benarnya kerana disebutkan dalam satu nas, kadal faqru ayyakuna kafiran. Hampir-hampirlah kefakiran itu membawa seseorang itu bawa jadi kafir. Maknanya orang yang sudah jadi fakir, dia punya kehidupan rapuh. Kalau orang boleh bayar jadi Kristian, dia jadi Kristian. Allahu Akbar, na'udzubillah. Kalau orang boleh bayar jadi pelacur, dia jadi pelacur. So jadi sebab itu kita kena, Nabi kata al-mu'min al-qawi khairum minal mu'min al-dha'if. Orang mukmin yang kuat mental, kuat kerja, kuat belajar, kuat output, mereka ini adalah lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ya, kerana itu kita kena berdoa agar kita keluar daripada kepompong kemiskinan yang boleh membawa kefakiran. Tapi jangan salah faham. Kerana Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin.
Nabi pernah doa, ya Allah, yang doa ni biasanya orang kita tak baca lah. Ya. Dia baca doa nak kaya je. Ini doa Nabi, ya Allah, kau jadikanlah aku miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin dan juga kumpulkan aku di akhirat dalam keadaan orang miskin. Oi, takut tu Ustaz. Ini doa tu. Takut tu. Al-Qaradawi dan lain-lain ada yang cuba menakwilkan dan menjustifikasikan apa erti Nabi sebut ni. Lalu mereka memberitahu bahawa Nabi sebenarnya, kehidupan Nabi itulah yang dimaksudkan miskin yang Nabi nak. Yang kita kata Nabi satu hari bangun, pergi balik daripada luar, tanya Aisyah ada makanan tak? Aisyah kita tak ada makanan, baik aku puasa. Miskin. Miskin. Tapi miskin tu bukan kerana malas. Bukan kerana tak bekerja. Miskin itu kerana Nabi banyak sangat bersedekah. Dan Nabi bertahan dengan kesabaran nak dahulukan orang lain. Sebab itulah miskin yang dimaksudkan itu adalah miskin macam kehidupan Nabi, iaitulah ada harta tapi sedekahkan. Sedekahkan. Yang diri sendiri cukup-cukup saja. Jadi itu miskin. Bukanlah miskin pemalas, miskin duk pergi tak buat apa-apa, tunggu orang bagi derma, tunggu gereja bagi, lepas tu petikai kat zakat. Gereja bagi 1,100, kamu bagi 200. Macam mana ni? Aku masuk Kristian tak? Bagi aku. Ya, ada orang macam tu. Ada orang macam tu, dia duk ugut lembaga zakat, bagi dia lebih, kalau tidak dia pergi Kristian. Allah. Dia nak suruh orang tolong jaga dia macam budak-budak. Tapi itu mental problem. Jadi soalan tadi berkisar pasal itu kan. Jadi sikit lagi saya nak sebutkan apa soalan dia tadi. Soalan berkaitan dengan bagaimana Ustaz kita nak menjadikan benda ini desakan hidup ni Ustaz. Okey. Baik, jadi kalau tak ada kekukuhan iman tadi kan, boleh berbak. Betul. Jadi satu sebab tak ada sebab miskin lah, terdesak. Yang kedua, bukan hanya sebab terdesak, orang kaya pun terlibat rasuah ni. Orang multimilioner pun terlibat lagi sebab dia tak puas dengan dia ada 100 juta, dia nak 200 juta. Dah dapat 200, dia nak 1 bilion. Dia takkan puas. So, jadi kita nak kata orang miskin je? Tak. Orang terdesak saja? Tak. Orang tak terdesak pun nak juga. Dah kita Nabi sebut tadi, dia tamak, dia tak akan puas dan dia tak akan rasa cukup. Dia akan sentiasa penat mengejar dunia dia. Lalu dunia akan lari daripada dia. Sebab tu kita kena faham filosofi dekat sini adalah ekosistem itu dengan solatnya, dengan memahami ilmu agama, memahami halal haram, memahami adanya akhirat, adanya ancaman di alam barzah, mati itu benar, azab kubur itu benar, akhirat itu benar. Barulah itu akan menjadi pendinding kita daripada nak ambil benda yang sementarnya sedap, akhiratnya panjang beribu tahun. Kan? Betul. Umar Al-Khattab pernah kata, dia kata keadaan dalam alam barzah itu seolah nanti kita akan dikembalikan panca indera dan deri rasa kita macam kita di dunia. So bayangkan kalau kita duduk dekat rumah waktu panas, kita selimut bungkus. Sedap tak sedap? Panas Ustaz. Itu deria masa kita hidup tak? Masa kita mati, deria itu ada tak? Kata Umar Al-Khattab, seolahnya akan ada. So jadi bayang kita duduk dalam alam barzah, tahan tak? Sebab tu kita nak alam barzah kita raudhatun min riyadil jannah, luas, supaya kita selesa macam dekat first class punya hotel 5 star. Tapi kalau kamu ambil rasuah dekat dunia, kamu dapat 6 star, 7 star, tapi dekat alam barzah bermulalah terhimpit, tersempit sampai beribu-ribu tahun. Allah. Macam Firaun, dah berapa lama dia duduk dalam azab alam barzah sekarang? Dah ribu tahun. Berbaloi ke? Seronok 60-50 tahun, tapi dia azab beribu-ribu tahun. Tak berbaloi. Itu yang nak kena masukkan dalam minda masyarakat kita. Wallahualam. InsyaAllah. Mungkin kenikmatan itu sementara, tapi penyeksaan itu kekal abadi. Baik Ustaz, kita dah tamat dah di TV3 Ustaz. Allah hai, seolah-olah kena satu tamparan hebat daripada Al-Fadhil Ustaz berkaitan dengan isu rasuah ini, dan mungkin adakah kesannya di atas dunia ini. Kita nak sambung lagi Ustaz 30 minit di TV9. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kami di TV3. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama dengan kami. Pada hari ini, kita dalam perbincangan topik akhlak, virus rasuah. Biar duit sikit, tapi yang cukup. Biar rumah kecil, tapi terasa luas. Biar diri ini terasa sempit, tetapi sebenarnya jiwa kita luas. Baik, para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, Ustaz, kita nak meraihkan soalan sahabat kita di Facebook bersama dengan Intan Zurina. Adakah permintaan atas nama sumbangan untuk apa-apa baik oleh pihak penerima sebelum setuju dengan tender pemberi termasuk dalam kategori rasuah? Terima kasih atas pencerahan. Macam mana tu, Ustaz? Baik, sumbangan kalau pada peribadi dia sebelum dia dapat sesuatu tender, maka sudah tentulah itu rasuah lah. Malah kalau selepas pun rasuah juga, bukan sebelum. Selepas pun rasuah juga. Ya, betul. Selepas pun jadi rasuah, sebelum pun jadi rasuah, sekiranya sumbangan itu menjadikan peluang dia cerah. Kan? Jadi rasuah ni ada kalanya dia dengan cara macam mana tau. Kalau orang katakan open tender, boleh terselamat daripada rasuah, betul tak? Dia macam apa nama tu, close deal ataupun apa nama tu, direct negotiation sahaja yang boleh rasuah. Tapi sebenarnya open tender pun boleh rasuah juga. Oh, iya ke Ustaz? Ya, betul. Macam mana tahu open tender ni, contohnya pegawai-pegawai tender tu dia pun buat RFP ke, request for proposal. Syarikat-syarikat masuk, tender-tender pun masuk kan. Bila tender-tender masuk, dia boleh berlaku rasuah macam ni tau. Ada orang di dalam yang membocorkan maklumat pentender. So jadi sebab tu kita kena ketatkan lagi. Lepas tutup je tarikh tender, tak boleh ada sesiapa pun yang buka tengok yang sebelum tutupnya, tak yang tengok berapa harga bid orang ni. Sebab kalau dia tengok awal-awal, dia akan call orang yang dia nak. Dia kata okey, kau rendahkan sikit harga ni sebab kau nak masuk nanti. Uish. So jadi orang tu akan menang tau. Jadi sebab apa? Sebab apa dia bagi info tu? Dia bagi info tu sebab dia nak menang, dia nak orang tu menang supaya dia dapat bahagian dia. Sebab itu berlaku. Jadi open tender pun boleh hancur. So sebab itu nak kena kemaskan lagi sistem-sistem ini. Sumbangan sebelum ke, ada kalanya sumbangan itu diberikan dengan maklumat orang yang lebih unik supaya dia boleh menang. Jadi itu ada kalanya berlaku. Malah boleh tak berlaku kepada 3 syarikat, 4 syarikat. Ada kalanya syarikat tu kata okey, saya memang nak bagi you punya syarikat, tapi saya punya polisi kena ada 3 syarikat. So jadi you create lah 2 syarikat tipu. Ada. Macam tu pun ada. Ya, ini banyak berlaku ya. Ini pun banyak berlaku. Saya tahu dalam masyarakat, saya banyak tahu rayuan dan aduan orang ramai ni berjuta-juta sampai kepada saya. So itu pun banyak. Ya. So jadi apa lagi? Ini ada bentuk-bentuknya. Bentuk-bentuk. Jadi 5 orang petender semua sudah pun hampir-hampir sepakat. Ya. Untuk letak harga lebih daripada harga pasaran. Contoh harga pasaran 200 juta, you letaklah 400 juta, 450, 420 juta. Dia dah pakat, dia dah boleh call kat belakang. Semua company-company ni dah tahu dah. Ataupun dia dah tahu dah nak menangkan sesuatu. Padahal harga sebenarnya ada 200 juta. Tapi semua main letak 400 juta kat atas, maka yang 400 juta lah menang. Betul. Maka rupa-rupanya lebih daripada sepatutnya. Habis duit Company pada tempat yang tak perlu. Itulah contoh-contohnya. Wallahualam. Banyak onak dan duri dalam kita melihat berkaitan dengan tender-tender ini dan kesan kepada kerosakan rasuah itu sendiri. Baik Ustaz, saya ada satu soalan Ustaz, mungkin nak tanya kepada Al-Fadhil Ustaz. Dalam kita melakukan muamalat ini, banyak perkara-perkara rasuah dan mungkin ada dalam ibadah pun ada rasuah ke Ustaz? Dalam kita melakukan ibadah ni mungkin rasuah dengan Allah ke? Bagaimana tu Ustaz? Baik, ada orang kata saya dengar rasuah dengan Allah ni, contohnya kita buat dosa ataupun kita buat rasuah, ambil rasuah, kita pun bagi sedekah, buat masjid. Kan, kita nak dapat projek tu bernilai 600 juta, yang untung kita jadi 200 juta. So, nak menang tu kita kena bagi rasuah. So, bagilah rasuah 1 juta ke 2 juta kepada sipulan mana-mana kan. So jadi lepas tu nak selamatkan diri daripada rasuah dah untung tu, buatlah masjid 1 peti. 3 juta.
adakah itu rasuah? Oh. Baik, jadi yang pertama itu adalah tetap dosa rasuah, tetap rasuah. Dan dia tidak akan jadi harus. Malah kalau dia dirancang daripada awal, dia tetap akan dosa tanpa kurang sedikit pun. Masjid yang dibina dengan duit rasuah tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana disebut oleh Ibn Abbas, duit-duit haram ni wala yaqbalu minhu hajjan wala sadaqatan wala silatan. Duit-duit haram yang kamu gunakan untuk kamu pergi haji ke, sambung silaturahim ke, sedekah ke, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia perancangan daripada awal. Tapi kalau dia bertaubat, itu lain. Kena faham Kalau dia nak dapat projek, dia nak rasuah, dia dah plan dah, aku akan buat masjid untuk bersihkan kononnya. Tak boleh. Tak cukup. Dah plan awal. Tak boleh. Tapi kalau dia dah terlibat, lepas tu dia pun dengar kita punya program hari ni, rasa insaf. Alhamdulillah. Rasa insaf. Weh, aku nak kena bersihkan harta ni. Pergilah sedekah. Itu boleh diterima. Yes, itu maknanya sedekah itu lahir daripada rasa bersalah, rasa insaf, rasa nak membersihkan diri, maka boleh. Maka inilah juga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Lau lam tadnibu la dhahaballahu biqaumin yadnibun fayaghfirullaha faghfarallahu lahum." Kalau kamu ni jadi manusia yang tak berdosa, Allah akan tukarkan kamu dengan kaum yang ada dosa, lalu mereka beristighfar, lalu Allah mengampunkan dosa mereka. Jadi maknanya kalau istighfar kerana taubat itu boleh. Kerana Allah SWT juga ada menyebutkan tentang Allah dalam surah Hud. Dalam surah Hud ayat Allah SWT kata bahawa kami menciptakan kamu daripada tanah dan wasta'marakum fiha, dan kami mengarahkan kamu untuk memakmurkan dunia ini. Fastaghfiru thumma tubu ilai. Kemudian istighfarlah kamu dan bertaubatlah kamu pada Allah. Inna rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Tuhan kita adalah dekat lagi memperkenankan doa. Lalu maknanya Allah nak kita bertaubat. Tapi kalau dah sengaja ambil rasuah kemudian nak buat masjid, itu bukan taubat namanya. Itu bukan taubat. Itu cover line, Ustaz. Itu cover line ke apa nama? Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Alhamdulillah kita nak meraihkan soalan sahabat kita di Facebook. Saya bersama dengan Rahimah Saud. Soalannya, bagaimanakah rasuah boleh berlaku di dalam rumah yang menyebabkan anak-anak berlani terlibat dalam rasuah apabila mereka mula bekerjaya? Ada juga, Ustaz, mak ayah bagi rasuah kepada anak-anak ni. Dia susah sikit lah sebab saya tak cukup kajian lagi nak menyatakan teori itu, hipotesis itu tepat. Macam orang kata bagi duit raya itu adalah rasuah, boleh mengajar anak rasuah, ataupun kita upah anak, kalau basuh pinggan mak akan bagi sekian-sekian. So nak kata itu boleh menjadikan budaya rasuah dalam rumah, susah juga. Saya pun tak ada kajian lah dari sudut psikologinya kan. Sebabnya dari sudut mikro, ia adalah harus kita menggalakkan anak-anak dan memberi motivasi kepada dia dengan ganjaran-ganjaran keuangan. Sebab itulah dia hakikat dalam dunia, kita bekerja ada gaji, sebab tu kita bekerja. Malah tok imam pun ada gaji, kecuali tok imam yang dilantik kat kampung lah, yang sukarela. Kan, jadi kalau jadi pensyarah pun ada gaji, jadi doktor pun ada gaji, jadi ustaz, profesor pun ada gaji. So gaji itu yang memotivate mereka untuk memperuntukkan sebahagian waktu untuk kerjaya tersebut. So jadi nak kata itulah menjadikan rasuah, saya tak pasti dengan tepat. Cuma yang pastinya kita kena fahamkan bahawa yang tadi tu, kehidupan kita tak lama, dekat alam barzah itu lagi lama. Kemudian azab itu akan bermula daripada dunia lagi. Azab rasuah ni akan bermula daripada dunia lagi, macam orang yang tak makan tak kenyang, macam Nabi sebut tadi kan. Lalu dia akan duduk dalam rumah luas tapi sempit, macam yang Dai sebut tadi kan. Jadi orang yang naik kereta kancil keluar dengan anak-anak senyum, tertawa. Tapi orang yang naik kereta besar keluar muka ketat kan. Sebab macam-macam masalah dengan nak lari daripada undang-undang, nak lari daripada sana, pasal lawyer sana, lawyer sini, nak tipu sana, nak tipu sini, nak sogok sana, sogok sini, orang sana demand, orang sana ugut, macam-macam. You create the problem, you sogok, orang pun akan nak bongkarkan. Jadi ini semua mengganggu pemikiran mereka, lalu dia tak aman. Duit banyak tapi tak aman.
Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Ini dia Ustaz kesan daripada kita memberikan rasuah. Tapi Ustaz, saya rasakan ini satu imbuhan yang diberikan oleh ibu dan ayah untuk memberikan semangat kepada mereka. Tapi kita tak adalah bagi selalu Ustaz kan. Baik para penonton sekalian, kita perkemaskan solat kita kerana itulah yang membawa diri kita kepada meninggalkan rasuah. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu. Jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dalam topik perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan akhlak, iaitu virus rasuah. Dan pokok pangkalnya Ustaz, saya suka bila mana Ustaz meng-highlightkan tentang amalan solat yang perlu diterapkan, terutamanya bila mana kita berada di rumah, kita pahatkan pada jiwa anak-anak, dan bila mana perkara ini dapat dibentuk daripada awal, maka satu virus rasuah ini dapat dihindarkan ketika mana mereka lanjut dewasa. Baik Ustaz, kita ada soalan bersama dengan sahabat kita, bersama dengan Ana Karnina. Soalannya adalah, adakah tahap dosa pemberi dan penerima rasuah itu sama Ustaz? Silakan. Baik, mudah dan pendek jawapan dia. Dia disebutkan la'na Rasulullah akilu riba wa mukilahu ataupun akhidhu wal mu'ti sawa, ya. Orang yang bagi dengan yang terima sama saja. La'na Rasulullah dilaknati oleh ar-rashi wal murtashi finnar. Sorry, lupa dia punya starting dia. Ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang beri rasuah dan yang menerima rasuah sama saja. So jadi ada 2-3 hadis. Al-akhidhu wal mu'ti sawa, iaitu yang beri dengan yang terima sama. Satu lagi, ar-rashi wal murtashi finnar, orang yang beri rasuah dan yang terima sama saja dosa dia. Yep. Walaupun yang menerima tu nampak macam tak jahat sangat Ustaz. Sebab dia terima je, tapi sama juga Ustaz. Sama, dia terima tu, sebab dia terima itulah wujudnya pemberi. Jadi kalau tak ada siapa yang menerima, pemberi akan pupus. Ada demand, ada supply. Ada daripada supply. You create demand, you terlibat. Kecuali dalam keadaan dizalimi. Pemberi ini ada pengecualian. Disebut oleh Al-Qardawi dalam Qadaya Fiqh Mu'asirah. Kalau ada contoh, kita masuk sebuah negara, tiba-tiba kita dizalimi, kita dipenjarakan. So untuk keluar daripada penjara itu, kita terpaksa bayar. Maka itu boleh. Tidak ada dosa ke atas kita kerana kita nak melepaskan diri kita daripada dizalimi. Atau contoh, kita businessman, dah di-award dengan satu kontrak. Kita dah beli barang-barang semua. Tiba-tiba ada orang silang. Kerana dia bagi rasuah. You nak terus dapat tak kontrak ni? Tidak, dia terminated. You kena bayar tambah. Kita terpaksa tambah. Itu hukumnya dimaafkan kerana kita dizalimi. Tapi ia tetap dosa ke atas penerima yang meminta, tapi kita dimaafkan kerana kita dianggap yang dizalimi, lalu kita terpaksa buat demikian. Itu dibincangkan, ya. Itu syarat dia Ustaz. Maknanya bukannya planning awal-awal tau. Bukannya bila mana dalam keadaan terdesak ataupun keadaan yang dizalimi baru kita dimaafkan. Baik. Ustaz, ada satu soalan bersama dengan sahabat kita ni, bersama dengan Nurul Ashikin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Jika seorang itu menerima rasuah dan menggunakan wangnya untuk zakat, sedekah dan wakaf, adakah halal perbuatan tersebut? Bolehkah seorang itu mengambil rasuah untuk kepentingan diri dan keluarga? Silakan Ustaz. Baik, telah saya nyatakan tadi, tapi bagus buat kita ulang balik. Kalau dia terima rasuah dan dia gunakan duit tu untuk zakat, tak sah, sebab zakat hanya untuk harta halal. Harta haram tiada zakat. Bukan nak seronok-seronok. Sebab apa tak ada zakat? Sebab kita bukan pemiliknya. Duit haram, kita bukan pemiliknya. Kita sedang menggunakan duit orang lain secara salah. Sebab tu tak ada zakat. Habis apa nak buat macam mana? Tak seronok, tak ada zakat? Tak. Kamu kena keluarkan semua daripada pemilikan, bagi kepada fakir miskin. Fakir miskin tak ada dosa memegang duit haram kamu. Jangan kata ni duit haram tau, ambil ni fakir miskin. Haram kat atas kamu saja. Kat dia tak haram. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sedekah dan pergi umrah ke pergi haji, saya dah sebut tadi, Nabi kata innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik, maha elok, tak terima kecuali yang duit daripada yang elok. Lalu kalau kita pakai duit yang kotor, Allah tak terima. Kita mungkin dapat gelaran haji balik tu, tapi Allah tak ada bagi pahala. Takut tu. Sedekah tu dapatlah ambil gambar publicity, tapi tak ada pahala.
Baik, sebagai Ibnu Abbas sebut la yaqbalullah hajjan wala sadaqatan wala silah. Kemudian yang seterusnya disebutkan tadi kalau kita bagi pada anak-anak terpaksa. Ya. Tidak ada istilah terpaksa kecuali kita fakir miskin. Kalau kita fakir miskin, kita boleh ambil duit daripada zakat, bukan ambil daripada rasuah. Ya. Kalau kita ambil daripada rasuah, kita menyuapkan api neraka dalam mulut anak-anak kita. Nauzubillah min zalik. Dahlah miskin dekat dunia, terhina di akhirat nanti. Sebab itu kita jangan ambil jalan singkat secara tidak bijak. Kita kena pastikan yang halal sahaja digunakan oleh anak-anak dan keluarga kita. Wallahu a'lam. Okey, baik Ustaz. Dan kita ada satu soalan ni, mungkin dekat dengan kita, bersama dengan Mak Etun. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Jika jiran kita tolong uruskan anak kita untuk dapatkan kerja dan kita belanja dia makan sebagai menghargai pertolongan, adakah unsur rasuah tu Ustaz? Mohon komen daripada Ustaz. Tidak ada unsur rasuah di situ Mak Etun, sebab jiran kita itu tidak ada kontrak nak bagi pada kita pun. Dan itu adalah hubungan silaturahmi dengan ahli jiran-jiran, tidak ada masalah. Itu namanya upah. Itu bukan rasuah. Sebab yang kita beri itu tidak ada otoriti untuk menggugurkan hak orang lain lalu memberikan keutamaan kepada kita dari sudut hak yang komersial. Hak komersial. Hak bukan komersial tak ada masalah. Baik Ustaz. Baik, mungkin ada yang di kalangan menonton kita bak kata Ustaz tadi kan. Lepas dia tonton Tanyalah Ustaz pada hari ini, mungkin kita doakan ramai di kalangan mereka di luar sana yang dah hentikan perbuatan ni Ustaz. Dah tak buat dah perbuatan ni. Jadi bila kita dah hentikan perbuatan ini, ramai yang dah bertaubat dan sebagainya. Tapi sahabat kita ni nak tanya satu soalan. Bersama dengan Intan Zurina. Bagi mereka yang sudah menginsafi amalan rasuah yang mereka amalkan sejak muda sehingga sudah membina rumah, pergi umrah dan sebagainya dengan wang rasuah, apakah yang harus mereka lakukan? Nak roboh rumah? Nak buang kereta? Bagaimana tu Ustaz? Baik, dia jadi macam ni lah, macam orang tak solat daripada zaman muda, dah tua, dah umur 50 baru nak solat kan. So jadi dia berhutang kepada Allah. So jadi dalam konteks ini, daripada muda dia ambil rasuah, so sekarang ni aset dia semuanya dibina sebahagiannya daripada duit-duit rasuah. So apa dia nak buat? Okey, dalam konteks ini, dalam satu hadis ada sebut ittaqillah haitsuma kunta watbi'il hasan watbi'is sayyi'ah alhasanah tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasan. Artinya Nabi kata dalam riwayat Abu Daud ini, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada dan ikutilah macam ni lakukan kebaikan. Ikutilah perbuatan jahat dengan kebaikan. Macam tu jadi cover, dia tutup. Cover balik. Tutup. Dengan perbuatan kebaikan, lalu dia akan mampu menjadikan kamu dengan sebagai orang yang berakhlak mulia. So jadi dalam hadis ini menjelaskan, jadi kalau kita dah buat salah, kita insaf, kita segera tambahkan kebajikan. So jadi yang sebaik-baik nak kambus balik adalah dalam dosa yang kita buat tu, kita kambus dengan pahala-pahala yang hampir serupa. Contoh, kita tinggalkan solat, kita kambus dengan solat-solat sunat lagi banyak. Kalau melibatkan dosa riba, kita kambus dengan beri sedekah banyak-banyak. So ini dalam bab rasuah, kita kambus dia dengan bagi sedekah banyak-banyak. Jadi sekarang ni, dan juga bagi sedekah satu. Tapi saya sebut tadi kan, bagi sedekah kerana insaf, okey. Tapi bagi sedekah sedang tak insaf, tak boleh. Ada makna. Bagi sedekah kerana insaf, sedekah dan juga cleansing. Cleansing maknanya membersihkan. Mungkin tak mampu nak cleanse sekaligus secara lamsam. Nanti tak jatuh fakir miskin terus. So dia buatlah secara beransur-ansur. Buat setiap bulan. Sebab dah lama dah rasuah, buat setiap bulan 2,000. Dengan niat yang tersemat kukuh untuk bertaubat. Dan inilah dia bukti taubatnya. Lalu kalau mati sebelum sempat habis semua duit rasuah, bukan rasuah, hutang, bukan rasuah, maka Nabi ada sebut, idza hamma ahadukum bihasanatin falam ya'mal kutibat lahu hasanah. Kalau kamu dah bersungguh-sungguh berazam nak buat satu kebaikan, lalu kamu tak sempat menyempurnakannya, dituliskan bagi kamu kebaikan. Lalu maknanya kamu akan mati dalam keadaan sudah taubat. Jadi itu kita harap
sangka baik kita dengan Allah, lalu Allah akan menyempurnakan sangka baik kita. Sebagaimana hadis qudsi, inni ala dhanni abdi bi. Allah kata, aku berada di atas sangkaan hamba baik, sangkaan baik hamba-hambaku. Tapi jangan sangka baik secara sembrono. Tak boleh cakap. Ini kita dah mula bersedekah dan membersihkan, tapi tak mampu nak selamsam, tak sempat dikira selesai. Ya. Itulah caranya. Baik, itu caranya bila mana kita dah pun bertaubat. Moga kita sempat untuk kembalikan duit-duit yang kita dah ambil hak-hak orang tu. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh bagi tahu kepada kita semua, kenapa Allah haramkan rasuah ini Ustaz? Mungkin ada azab yang pedih bakal menimpa orang yang memberi dan menerima rasuah ni Ustaz. Baik, jadi saya kira tak adalah azab yang lagi pedih kecuali kita akan membawa malu dengan menanggung keseluruhan barang rasuah di akhirat kelak. Semua orang tahu kita kaki rasuah. Yang kedua, dekat dunia kita akan jadi sempit. Jadi hidup tidak berkat, hilang keberkatan. Yamhaqullahu riba, Allah menghilangkan keberkatan kepada riba. Dan menurut sebagian ulama, riba itu tergolong dalam semua duit haram, termasuklah rasuah juga. Ada sebahagian yang mentafsirkan demikian. Dan selain daripada itu, kita akan jadi hina walaupun kita rasa kita mulia. Ingat ramai orang yang berasuah ni, dia kaya, dia rasa dia mulia. Dia act, dia rasa dia mulia. So masa dia tengah kaya tu, ramai kawan-kawan dah. Tapi bila dia tak kaya, tak ada pangkat dah, dia akan rasakan bahawa itulah dia azabnya. Tak ada siapa nak duduk dengan kamu. Itu baru atas dunia. Itu atas dunia. So jadi ramailah sekarang ni orang yang kaki rasuah kaya raya, dia akan rasa seronok. Tapi kalau dia mati dalam keadaan kaya tu, dia terselamatlah sikit kat situ kan. Tapi akhirat tak selamatlah. Jadi atas sebab itu, kita jadi orang yang bukan syok sendiri tentang kemuliaan kita. Macamlah seorang sahabat yang hebat, Abdullah bin Rawahah, dia diutuskan oleh Nabi SAW untuk menilai hasil-hasil buah kurma dekat daerah Khaybar. Dan dibahagi dua, separuh untuk Yahudi, separuh untuk Islam, kaum muslimin. Lalu ada kaum Yahudi nak rasuah Abdullah bin Rawahah. Lalu Abdullah bin Rawahah pun dengan segera berkata, dia kata, ya ma'syara Yahud, wallahi innakum lamin abghadi khalqillahi ilayya. Wahai orang Yahudi, kamu ni adalah banyak manusia, engkau lah orang yang antara yang kami paling tak suka sekali. Apa nama tu? Qataltum anbiya Allah azza wa jalla, kamu telah membunuh para anbiya sejak dulu lagi. Dan kemudian dia pun mengatakan bahawa fa amma ma aradtu min ar-rashwah fa innaha suht. Apa yang kamu tawarkan pada aku, ianya semua duit kotor, aku tak terima. Lalu bila mana ditolak oleh Abdullah bin Rawahah, orang Yahudi pun berkata, bihadza qamatis samawati wal ard. Dengan sebab sikap dan kualiti inilah langit dan bumi masih tertegak. Maknanya respect earn daripada non-Muslim kerana ketegasan integriti kita. Tapi kita, bila Muslim boleh dijual beli, orang bukan Islam hina pandang pada kita. Kita rasa dia panggil kita latuk-latuk, dia respect kita. Tapi semua tu palsu saja. Di belakang mereka mengutuk kita kerana kita boleh dibeli. Kau nak dapat projek daripada ni? You nak dapat projek, you bayar saja dia, dapat. Hina sehina-hinanya bangsa kita. Dan agama kita diheret kerana kelemahan kita menerima rasuah. Sebab itu kalau tengok statistik, saya ingat lagi saya dengar dekat radio IKIM, disebut statistik dikeluarkan bahawa pemberi rasuah terbesar ada satu kaum ni. Saya tak nak sebut kaum tu, sensitif. Tapi penerima tak disebut. Tapi boleh agak kaum apa? Boleh agak. So, malu kita. Allahu Akbar. Walaupun orang nampak respect, tapi tidak sebenarnya. Wallahu a'lam. Maknanya bila kita menegakkan hukum Islam, maka Allah akan muliakan kita. Baik Ustaz, kita dah berada di akhir siaran Ustaz. Kita nak minta mungkin Ustaz boleh mengetuai bacaan doa kita Ustaz. Dan mungkin ada kata-kata akhir pada Ustaz sikit ke? Jadi sebagai akhirnya, sekali lagi bahawa rasuah adalah dosa yang besar dan kita harap kita mesti bermula segera untuk memutuskan rantaian ini dan tidak lagi berjustifikasi dan berhelah-helah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan hamidan hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma la ilaha illa anta. Allahumma akfina bihalalika an harami. Allahumma aghnina bi fadlika 'amman siwak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Zahruddin Abdul Rahman atas penjelasan berkaitan dengan virus rasuah. Rezeki kita jumpa lagi Ustaz ya. Baik, kepada para penonton sekalian, insya-Allah esok temu janji kita bersama dengan sahabat saya Dayana sebagai moderator dalam topik pengajian hadis saat hujan berterusan, dan panel kita pada esok hari Al-Fadhil Ustaz Datuk Muhammad Kazim Ilyas. Ingat temu janji kita esok ya. Saya Daya Aiman mohon maaf di atas terlanjur kata, terlajak bicara. Ada rezeki kita jumpa lagi. Saya Daya Aiman, like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalam.